Hi all. I would like to share with you the answer partly of the answer for example 1. So this is for costing for material, which is the second part. You should know about the FIFO, LIFO and weighted average. Okay, yang ni sebenarnya macam stock valuation lah. Okay, so saya bagi example yang simple aja tentang PV Manufacturing Sdn Bhd. So this is a manufacturing company which is specialised in electronic part, okay, for this customer, Sparkle Precision Sdn Bhd. So in order to make this electronic part, they requires a material which is AB, material AB. So kalau you tengok table ni, senang aja nak faham. This is the date, okay, date of purchase, maksudnya dia terima barang. Yang ni date untuk issue, yang dia keluarkan barang pergi ke kilang untuk diproses, okay. So masa dia beli barang, kita ada berapa kuantitinya and then price per unit lah. Okay, dan price per unit biasanya tak sama. Walaupun kita ambil daripada supplier yang sama, so price you kena faham dekat market ni dia fluctuate. Okay, so dia fluctuate. So macam mana kita nak baca table ni, kena ikut turutan kita punya tarikh. Kemudian kita record pun juga ikut turutan. Alright. So for this case, you ada 1 hari bulan 6. Kemudian kita record penerimaan 4 hari bulan 6. So okay, next date adalah 10 hari bulan 6. Dan seterusnya on 12. And then after 12 on 25th, 27 and lastly on 30th. So after 30th ni you dah dapat dah berapa you punya baki lah. Alright. So kita tengok jawapan. So soalan minta FIFO, LIFO dengan weighted average. You tahu kan, first in first out, last in first out and weighted average. So saya tunjuk partly saja sebab saya nak bagi hint macam mana you jawab soalan. So yang ini saya bagi untuk FIFO. Okay, so FIFO ni, okay, sorry lah tulisan pun macam cakar ayam je kan. Okay, kita ada 4 kolom lah. So the first one date, lepas tu untuk receive. So receive ni sebenarnya ada lagi 3 kolom, quantity, price per unit and amount. And then kita ada issue, quantity, price per unit and amount. And then last kali ni kolom antara yang agak penting lah. Kita ada balances, quantity, price per unit and amount. Okay, dalam kes ni pada 1 hari bulan 6 dia ada penerimaan ataupun dia ada beli lah. So dekat sini 100 unit pada harga RM1. So kita dapat RM100. So once kita dah record sama ada receipt ataupun issue, mesti ada adjustment pada balance. So balance dia sekarang yang kita ada dekat dalam stok kita, okay, by the storekeeper, kita ada 100 pada harga RM1. So nilainya RM100. So what next? On the next transaction, dia punya quantity 120, kita beli lagi lah. Now harganya RM1.50. So nilainya adalah 180. So go straight to the balance column. Okay, cara nak susun, kita pastikan yang atas ni adalah yang terdahulu lah. Okay, yang mana masuk dulu dia dekat atas, lepas tu kemudian baru yang pembelian kedua. So bila kita dah letak dekat sini, ini kuantitinya dan total, ini price-nya, ini dia punya amount and then total lah. Okay, next untuk transaction yang seterusnya pada 10 hari bulan Jun, kita ada issue. Issue ni kita hantar sebahagian daripada kita punya material AB tadi ke kilang supaya kita boleh proses kita punya barang. Okay, so sekarang ni kita nak guna kaedah FIFO. You kena take a notification. This is FIFO ke, LIFO ke, weighted average. So kalau tidak, kita tersilap lah kan. Okay, since kita nak issue keluar 70, kita tengok daripada baki yang sebelum ni. Okay, baki yang sebelum ni dia kata first in. So yang first ke atas ni lah. So daripada 100 ni, cukuplah kita nak bawa keluar 70. Okay, cukup untuk 70 ni. So daripada 100 kita bawa keluar 70. So kat sini lah dia punya orang kata technical part. Sebabkan kita guna method FIFO, kita akan guna price yang untuk yang paling awal sekali dekat dalam stok. So RM1. So 70 kali RM1, RM70. Yang ni yang kita akan issue pada kita punya
punya kilang untuk pengiraan produk. So bakinya dekat sini daripada 100 tadi, okey, daripada 100 tadi tu tolak 70, so bakinya adalah tinggal 30. Masih lagi RM1, so you dapat RM30. Lepas tu yang ini kan tak pakai lagi untuk pembelian yang seterusnya, transaction yang ni kita copy je balik. So 120, RM1.50, kita dapat 180. So new total. Okey, new total. Okey, seterusnya pada 12 hari bulan 6 ada pembelian. Okey, pembelian tak ada masalah lah. You record balik semula and then balance dia dekat sini. Okey, remember you copy back all this. Okey, dan the first two transaction bakinya and then masukkan yang baru 200 pada harga RM2.20, so dapat nilai 440 and the new total in unit, new total in RM. Okay, so go next. Yang ni saya tunjuk sikit lagi lah. 17 hari bulan kita ada isu keluar. Okay, this is the magic. Soalan kata kita punya factory perlukan 90 unit, tapi daripada 90 unit tu kita kena guna kaedah FIFO kan. So kita akan ambil baki yang daripada atas ni 30 dulu, bawa keluar. Okay, so tak cukup sebab kita nak 90. So 90 tolak 30 ada baki 60. 60 ni boleh ambil daripada second transaction. So second transaction dia punya stock valuation dia RM1.50. So kat sini pun RM1.50. Yang ni RM1. So kalikan and then kalikan. So kita akan issue keluar 90 unit ke kilang dan value-nya adalah 120. So what happened to the balance? Okay, so yang untuk first transaction ni dah tak ada dah, supersede dah. Okay, so yang daripada 120 dah tolak 60. Okay, so dapat baki 60, harga dia RM1.50, dapat 90. Okay, yang 200 pada harga RM2.20 ni kita tak usik apa-apa. So yang itu kita teruskan lah, kita copy saja. So you can continue the item. Alright, so saya tunjukkan apa bezanya kalau kita buat LIFO pula. Okay, so untuk LIFO, okay, this is for LIFO Okay, so first June tak ada apa-apa masalah sebab masih lagi kita punya pembelian. Lepas tu untuk 4 hari bulan 120 pada harga RM1.50 dapat baki banyak ni. So dia punya balance masih sama macam tadi. Okay, kita totalkan saja unit, kita totalkan juga value. Okay, now the twist adalah pada kita 10 hari bulan. So kita nak issue keluar kepada factory untuk production 70 unit. So kita nak guna price yang mana? Dia kata last in first out. Okay, antara dua baki ni yang paling terakhir sekali masuk adalah untuk transaction yang RM1.50 ni. That's why kita akan apply RM1.50 price ni dekat sini. Okay, dekat sini. So 70 kali dengan RM1.50 dapat this amount. So apa jadi pada baki? So transaction yang pertama kita tak usik apa-apa. Kita ambil unit tadi tu daripada transaction yang terakhir sekali, yang paling akhir sekali dekat dalam kita punya warehouse. So 120 tolak 70 yang kita dah bawa keluar, 70 kan yang ni. Okay, so bakinya 50 pada harga RM1.50, so you dapat this amount. Okay, totalkan. Okay, totalkan. So go for another transaction on 12 whereby you receive another stock. Okay, 200 pada harga RM2.20, 440. So bakinya masih balik copy yang tadi, 1-2 transaction ni kat sini. Lepas tu masukkan yang baru, dapatkan unit yang baru totalnya dan juga dia punya amount. Okay, go to the following transaction for 17 June. Okay, kita nak issue keluar 90. Kita ambil transaction yang terakhir sekali. So, 1, 2 yang ketiga lah. Yang ni yang terakhir kan. Harganya RM2.20. So, price per unit mesti guna RM2.20. Lepas tu daripada 200 ni memang cukup kita nak guna untuk hantar ke kilang sebanyak 90 unit. So, kita tak akan usik transaction yang pertama dengan yang kedua. Okay, yang ketiga saja. So, what happened to the balance? New balance 100 pada harga RM1. 50 kali dengan RM1.50 tetap remain. So yang terbaru 200 tolak 90 dah dapat 110. Okay, so baki yang unit ni kali dengan price yang sedia ada RM2.20. So you dapat 243. So you total up lah. Okay, so settle untuk FIFO dan LIFO. Now okay, untuk WECO ataupun weighted average lah.
Okay, weighted average ni you kena faham cara nak isunya tu. Price-nya tu kita kena ambil RM bahagi dengan cost per unit. Dia punya RM, dia amount ni kena bahagi dengan quantity baru dapat price per unit lah. Okay, so first transaction Jun yang 100 unit tak ada masalah. Okay, bakinya tetap sama. Okay, we go to the fourth June. Okay, masih juga sama, tak ada masalah. Tapi dekat sini you dah ada extra working. Okay, 100 pada harga RM1 dapat this amount. Lepas tu transaction yang 120 pada RM1.50 dapat 180. Okay, ni extra work yang you kena buat. You kena ambil total dekat sini, dapatkan amount ini, lepas tu dapatkan total di quantity, sebab kita nak work out amount yang ini. Amount yang ini yang paling penting. Macam mana nak dapat RM1.27 ni? Ni saya dah buat working. RM280 which is from here bahagi dengan 220 unit which is from here. Okay, nanti kalau kita nak issue keluar ke kilang, stok tadi tu kita akan value kan pada harga RM1.27. So speaking of which, okay, kita ada next transaction which is on 10 June. Kita nak issue keluar 70 unit ke kilang kan. So we will apply the same amount here. Yang ni price yang kat sini. Okay, kita tak pakai RM1, kita tak pakai RM50. Kita akan pakai weighted average price. So yang inilah. So ni kali dengan ini dapat RM88.90. Saya bundarkanlah jadi RM89. So what happened to the balance? Okay, tak payah lagi buat selapis-selapis tu. Okay, kita ambil total ni 220. Tolak aja 70 which is I put the working here, dah jadi 150. So untuk yang ini pula 280 yang ke atas ni tolak 89 dah jadi 191. So automatically terus kira dia punya price per unit untuk weighted average. So how to get RM1.27? Okay, this is how. Okay, 191 bahagi dengan 150. So you got this figure. Okay, what next? Okay, you tengok dekat transaction on 12 June, kita ada new purchase ataupun new receive 200 at 220, you got the amount 440. Okay, so dekat sini total up saja. So 150 campur dengan 200. Okay, so you got this figure for the quantity. And next 191 campur dengan 440. So you will get 631. So what to do next? Kira weighted average price. Sebab ni semua ada markah, geng. Okay, ni semua ada markah. Okay, so ini bahagi dengan ini dapat RM1.80 dekat sini. So say that on the following transaction which is on 17, you have to issue 19 unit to the factory. So automatically you will apply the RM1.80 price here. Okay, so you should get this amount. Okay, what happened next for the balance? Okay, 350. Okay, tulis sajalah 350 tolak 90. Okay, 90 ni from here. Okay, yang ini pula 631 tolak 162. Okay, so you dapat 469. So what next? Kira weighted average price. So ini bahagi ini dapat yang ini. So I hope that you can understand basically how to prepare a statement for your balance on all three method, specialize on FIFO and weighted average. Sebab yang itu yang orang kata diuji dalam silibus. Untuk LIFO tu kita dah kurang, dah minimizekan ataupun tak pakai langsung sebab dia not applicable in many country. Yang betul-betul apply LIFO ni dekat UK. So if you happen to work there, probably you need to apply LIFO. Okay, so until then, enjoy the video. Take care everybody.